Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Saudara Is selaku pengerusi majlis, seterusnya kepada Tuan Haji Khalid Samad, pengerusi Amanah Negeri Kelantan, kepada Datuk Haji Cik Lah yang merupakan mantan Ahli Parlimen Tumpat, seterusnya kepada Ustaz Rujhan Abdul Rahman yang mewakili UMNO, kepada Saudara Zinda, Setiausaha Keadilan Negeri Kelantan, kepada Dr. Rosli Alani, Ahli Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Kelantan, kepada seluruh barisan kepimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang hadir pada malam ini, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila saya minta kita buat satu ceramah di Kota Baru baru-baru ini, saya tak tahu penganjur dia buat di pekarangan. Ini merupakan rumah atuk saya, Mullah Haji Nik Hassan. Saya tak sempat masuk dalam rumah tu, saya tak tahu macam mana. Sebab bila saya lahir tahun 1982, mereka meninggal. Atuk dan nenek belah bapa saya meninggal tahun 1981. Setahun beza. Tapi rumah belah mak saya dekat dengan tepi sungai itu, Jalan Atapaluk. Jadi acara ceramah pada malam ni macam balik kampung lah bagi saya. Tetapi bagi paling penting ya, untuk saya, bila tahun lepas sebelum pilihan raya umum, Datuk Seri Anwar membuat keputusan yang sedikit luar biasa dalam Parti Keadilan, di mana kami naib presiden diberi tanggungjawab untuk memimpin beberapa negeri. Saya diberi cabaran yang paling susah, Kelantan dan Terengganu. Ini dua negeri yang kalau kita tengok dalam pilihan raya umum tahun lepas, Pakatan Harapan tidak menang satu kursi pun dalam pilihan raya di peringkat parlimen. Tetapi saya sahut cabaran ini, saudara-saudara, sebab bila mak dan ayah saya ni orang Kelantan, nama kita pun ni, kita ada rasa bahawa kita ada tanggungjawab untuk melihat negeri Kelantan ini untuk bangkit semula. Sebab negeri Kelantan ini ada beberapa kekuatan. Orang Kelantan ni ada beberapa kekuatan yang susah untuk ditandingi oleh mana-mana negeri. Pertama, daripada segi semangat agama dan juga bagaimana rakyat Kelantan menitik beratkan pendidikan. Ini merupakan satu budaya yang cukup mendalam, sehingga kita tengok dalam banyak peperiksaan orang Kelantan mendapat keputusan yang paling baik. Di universiti-universiti, orang Kelantan lah yang banyak dapat tempat di universiti. Itu perkara yang pertama. Kedua, dari segi budaya usahawan, pergilah, kalau pergi kawasan saya Parlimen Setiawangsa tu, nak cari nasi kerabu ni lagi mudah daripada Kubai Pasu. Sebab orang Kelantan pergi ke KL, dia berniaga, dia buka kedai. Daripada sekecil-kecil kedai sampailah kepada syarikat-syarikat paling besar, korporat orang Melayu, majoriti dia orang Kelantan. Dan akhir sekali, kekayaan orang Kelantan ini ialah dari segi budaya. Banyak daripada sebenarnya wakil-wakil rakyat, termasuk yang bukan Melayu di Parlimen tu, mungkin dia bukan wakil di Kelantan, Tan Seng Giau, Wong Chen, Eng Yen Yen, ya, semua merupakan lahir daripada Kelantan, terkenal fasih berbahasa Melayu, tidak ada masalah untuk bercampur gaul dengan masyarakat Melayu. Ini keistimewaan kita. Jadi kita sedikit sedih bila keadaan pada hari ini. Tadi saya ingat Ustaz Rujhan tunjuk satu presentation, saya tak canggih macam dia lah. Ada slide tadi, PowerPoint tadi, menunjukkan tentang masalah-masalah yang ada di negeri Kelantan pada hari ini, di mana kita menjuarai perkara yang kita tak patut banggakan. Nombor satu dari segi kemiskinan, itu negeri Kelantan. Kalau di Semenanjung, kita nombor dua dari segi non-revenue water. Non-revenue water ni apa? Air yang dihasilkan, yang diproses, tak sampai ke rumah. Sama ada dicuri, sama ada bocor. Lebih daripada separuh daripada air yang diproses oleh AKSB
tak sampai ke pengguna, hilang di tengah jalan. Ataupun kadang-kadang untuk okey kena nak bagi air free, itu tak tahulah daripada AKSB. Tapi yang nyatanya dia tak menjadi hasil bagi air Kelantan, dan ini jadi satu beban yang besar. Dan banyak lagi soal masalah sosial dan sebagainya yang tidak patut negeri yang bangga dengan jolokan sebagai Serambi Mekah, kita tak patut berbangga berada di dalam nombor 1, nombor 2 di dalam liga-liga atau senarai-senarai ini. Sepatutnya kita berada dalam, dari segi ekonomi yang paling baik, pendidikan yang terbaik. Itu yang sepatutnya negeri Kelantan ni ada, bukannya berada di tempat-tempat tersebut. Sebab itu hari ini kita tengok kadar penghijrahan. Saya, bapa dan ibu saya adalah sebahagian daripada statistik tersebut. Memang dulu bapa saya kata niat dia lepas kerja, dia kerja kerajaan, dia kata bila patching, nak patching Kelantan. Tapi dia tengok anak-anak dia semua kahwin orang luar. So dia kata kalau dia patching Kelantan, tak jumpa dengan cucu. Tapi kita tengok realiti penghijrahan ini menjadi cukup serius di negeri Kelantan bila peluang ekonomi yang ada di negeri ini cukup kecil. Orang tidak ada pilihan, orang nak cari rezeki, nak cari makan, maka mereka terpaksa berhijrah. Sebab itu di KL, di Selangor, di Pulau Pinang, banyak orang Kelantan ada di sana. Malah kalau di Pahang, di Terengganu yang buka tanah pun banyak daripada orang Kelantan. Tapi ini satu masalah. Sebab apa? Dia satu drain kepada negeri Kelantan, di mana semakin ramai orang berhijrah, maka kita akan melihat satu kesan kepada negeri Kelantan ini sendiri. Dan soal pembangunan, masalah infrastruktur yang disebut tadi, masalah kemudahan yang ada di sini, ini juga jadi satu kesan yang besar. Sebab dia akan jadi satu kitaran yang tidak sihat, vicious cycle. Bila keadaan infrastruktur di sini tidak sihat, rakyat yang berdepan dengan masalah kemiskinan, mereka akan bertambah miskin, dan keadaan itu akan berterusan sehingga ke masa akan datang. Sebab itu tahun lepas ketika saya datang berkempen, saya berbual dengan saya naik Grab waktu tu. Saya berbual dengan anak-anak muda yang bawa Grab. Mereka pun tak kenal, zaman tu kena pakai topeng lagi, tak kenal siapa saya. Saya tanya apa khabar semua. Saya tanya macam mana sekarang gaji minima kat Kelantan, ramai dapat 1,500. Dia kata 1,500 atas kertas ya, dia. Kalau kerja kedai biasa-biasa, mana nak mampu nak bayar 1,500? Betul atau tidak? 700-800 tu benda yang biasa. Jadi tak masuk buku lah, dia bayar macam tu saja. Sebab nak bayar gaji minima official di Kelantan tak mampu. Sebab kuasa beli yang ada di sini pun terhad. Jadi dia kata kalau saudara mara dia yang ada tu berhijrah, pergi ke KL. Yang ada duit sikit buka kedai, niaga. Tapi dia kata dia tak boleh sebab mak dia uzur dekat sini. Jadi dia seorang, yang lain semua dah berhijrah adik-beradik. Dia seorang jaga mak dia di negeri Kelantan. Maknanya sebab ada mak. Kalau dah tak ada mak, dia pun akan turut berhijrah. Dan bila saya bertemu lagi anak muda, itulah cerita sama. Mana mereka kalau boleh, mereka nak berhijrah. Dan ini bagi saya tidak sehat untuk negeri Kelantan, untuk kita bergerak ke depan. Sebab sebenarnya anak-anak muda negeri Kelantan ini cukup ramai, dan ini sebenarnya penting untuk pembangunan negeri Kelantan. Sebab kita ada a very young population, penduduk yang muda berbanding dengan macam di tempat-tempat seperti Selangor dan sebagainya. Selangor kalau ada pun sebab orang berhijrah. Kalau di tempat lain dia punya masyarakat dia dah semakin menua dan dia tak dapat menjana ekonomi mereka. Jadi apa punca dia? Kita boleh tengok sepanjang antara masalah dia. Dulu kita boleh salahkanlah. Saya turut berkongsi bila dulu orang Kelantan cukup marah dengan Dr. Mahathir. Sebab apa? Dr. Mahathir punya pendekatan zaman Barisan Nasional dulu, dia nak hukum orang Kelantan sebab undi PAS. Sebab itu bila airport, sedangkan airport Kota Baru ini antara airport yang paling sibuk, paling untung, tapi dia ambil last sekali untuk besarkan. Sebab apa? Sebab orang sini tak undi barisan waktu tu. Maknanya dia undi pembangkang. Kemudian apa lagi? Highway. Nak sampai je Kelantan tiba-tiba tak ada highway. Itu dulu. Tapi saudara-saudara, tahun bila Pakatan Harapan menang, kita bagi 400 juta one off kepada kerajaan negeri Kelantan.
Walaupun Kerajaan Negeri Kelantan waktu itu bukan berada di dalam kerajaan. Lepas itu, sebab dia tembuk atap, bak kata Haji Hadi, mereka berada dalam kerajaan selama 3 tahun. Kerajaan Persekutuan. Mereka pegang banyak kementerian-kementerian yang penting. Sekarang kementerian saya, dia namanya memang susah nak ingat. Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dia gabungan daripada KETSA bawah Datuk Taqiyuddin dengan KASA di bawah Ustaz Tuan Ibrahim. 2 kementerian digabung. Mana PAS waktu tu menteri cukup ramai. Orang Kelantan ataupun wakil rakyat Kelantan cukup ramai jadi menteri pada waktu itu. Tetapi mereka tak dapat selesaikan masalah-masalah. Kita tak expect dapat selesaikan segala-galanya. Betul, sebab 3 tahun. Tapi tidakkah rakyat deserve untuk lihat satu perkara yang berbeza? Dan saya akan cerita tentang soal air ini dengan lebih mendalam selepas ini. Cuma yang saya nak ceritakan di sini ialah PAS di negeri Kelantan ini sudah terlalu selesa. Dia dah ambil mudah. Istilah dia anggap Kelantan ini macam fixed deposit. Kalau di bank, fixed deposit ini ialah simpanan yang paling selamat. Jadilah apa pun, dia tidak akan hilang. Tadi Cik Lah ni kita punya pakar banker. Fixed deposit dia tetap akan ada. Jadi dalam kepala-kepala tok-tok okey yang ada sekarang di dalam PAS, dah berpuluh tahun, 30 tahun. Saya umur 8 tahun waktu Tok Guru Ni Aziz menang tahun 1990. Dalam kepala mereka tak payah buat kerja dah, sebab orang akan tetap undi mereka. Kalau dulu tok-tok okey PAS ni Soho turun bawah dengan ketua, dengan apa ni, Tok Gawar semua. Tetapi hari ini susah nak cari. Betul? Sebab mereka dah selesa. Dah merasai kuasa dah terlalu lama. Dan ini biasa. Dia kalau tidak ada persaingan, yang akan jadi mangsanya ialah rakyat. Saya bagi contoh mudah. Kalau kita biasa naik kapal terbang dulu-dulu, sebelum ada Air Asia, ada MAS saja, waktu tu harga dia cukup tinggi. Kadang-kadang lagi tinggi daripada harga tiket sekarang. Sebab apa? Monopoli. Tak ada competition. Nak naik kapal terbang, kena naik MAS. Bila ada Air Asia boleh bagi murah. Tiba-tiba tengok MAS pun boleh bagi murah juga. Hari ini, silap hari bulan nak cari tiket flight, kadang-kadang MAS lagi murah pada Air Asia. Itu sebab ada persaingan. Jadi sebab itu, saudara-saudara, yang kita minta kali ini, yang kita nak minta supaya PAS di Kelantan ini tidak lagi boleh goyang kaki. Kita tengok perkara sama berlaku dulu. PAS menang tahun 59 kat pilihan raya umum kali pertama Tanah Melayu. Ya, lepas tu lama kita tengok tiba-tiba dia bergolak tahun 70-an. Sampai waktu tu ada darurat dan lepas tu UMNO menang. Sebab PAS dah terlalu lama berkuasa. Jadi kita tengok perkara sama juga berlaku. Dan sebenarnya PAS berkuasa hari ini lagi lama daripada dia berkuasa tempoh yang pertama dahulu. Itu masalah dia. Dan jauh berbeza daripada macam disebut zaman almarhum Tok Guru Ni Aziz, almarhum Ustaz Fadil Noor. Pada waktu itu PAS ni jadi contoh. Orang non-Muslim pun datang ke Kota Baru bertemu dengan Tok Guru nak tengok sebab kagum dengan kerajaan negeri Kelantan. Tapi sekarang orang takut nak datang Kelantan. Kadang-kadang saya kena cakap dengan kawan non-Muslim saya, okey datang Kelantan, tapi dia punya perception dah lari sebab gambaran yang diberikan di sini. Jadi saudara-saudara, hari ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang baru, pendekatan dia berbeza. Pendekatan dia apa yang Datuk Seri Anwar cakap waktu itu, saya ingat lagi. Bila rumah terbuka Aidilfitri Madani, saya jemput Datuk Seri daripada lapangan terbang, masuk kereta, dia kata boleh tak kalau kita nak mula bincang untuk selesaikan masalah air. Sebab dia kata ramai kawan-kawan dia duk forward tentang balik kampung, masalah air, kena duk hotel. Ada duit boleh lah duk hotel. Kan, waktu raya tu siapa ada duit duk hotel. Orang Kelantan pun duk hotel sebab nak ada air. Punya gila, kita ada rumah pergi duk hotel. Jadi waktu tu Datuk Seri, lepas tu malam itu Perdana Menteri dalam Majlis Aidilfitri dia umum depan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Ya, kami ada di sana dekat Stadium Sultan Muhammad.
Datuk Seri Anwar mengumumkan bahawa kita akan membantu untuk selesaikan masalah air negeri Kelantan. Itu komitmen yang beliau berikan. Walaupun air ini, sumber air kerajaan negeri, bekalan air dalam senarai bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, tetapi operator dia air Kelantan lah, di bawah kerajaan negeri. Tetapi Datuk Seri Anwar bukan menyisihkan soal ini, tapi dia mengatakan kita nak bantu kerajaan negeri untuk selesaikan. Kalau kerajaan negeri tak dapat selesaikan, kita akan ambil peranan tersebut. Tapi apa punca masalah air di negeri Kelantan? Dan ini satu perkara yang sangat menyedihkan. Sebab kata kajian Islam, air ni satu untuk orang Islam tentulah perkara yang paling basic untuk ibadah kita, untuk makan minum, dan tentulah untuk manusia secara amnya. Air di negeri Kelantan ni antara punca dia apa? Ada seorang hamba Allah ni, seorang ahli parlimen bertanya di parlimen, dia kata apa punca masalah air di Kelantan? Jawab menteri yang bertanggungjawab atas air. Dia kata masalah air ini berpunca daripada masalah takbir urus air Kelantan Sdn Bhd dan kedudukan kewangan AKSB yang tidak mampan. Yang bertanya tu saya, waktu tu saya pembangkang. Yang menjawab tu Tuan Ibrahim Tuan Man, yang merupakan Menteri Alam Sekitar dan Air. Saya tak tahu, tapi itu jawapan dia. Masalah takbir urus AKSB. Baru-baru ini tular surat, yang mana sebab kalau ikut SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air, yang menjaga semua urusan air di Semenanjung ni, semua kena go for open tender, kecuali dengan kelulusan menteri. Maka ada dua surat yang datang daripada SPAN yang mengatakan mereka hanya bagi surat daripada menteri kepada SPAN yang mengatakan hanya satu projek, iaitu projek loji rawatan air Bini di Ketereh dapat kelulusan untuk buat secara direct nego ataupun runding terus, tetapi loji rawatan air Mini Meranti Baru dan Teluk Mesira tidak diluluskan. Tapi selepas itu rupa-rupanya kita bila disemak semula, loji rawatan air Mini Ketereh ni kenapa diluluskan? Alasan kerajaan negeri ialah sebab dah pun dibuat. Dah pun mula dibuat. Dia buat dulu, tak dapat kelulusan, dia buat dulu. So dah jadi apa? Mana kuasa di peringkat federal, terikat lah. Tapi yang kedua punya projek tu pun kerajaan negeri tulis surat minta rayu. Akhirnya Tuan Ibrahim lulus dengan amaran. Dia lulus juga tapi dengan amaran. Jadi sebab itulah ini dikatakan masalah takbir urus. Kos-kos di air Kelantan ni lagi banyak. Orang boleh buat 100 juta jadi 150 juta. Dan kita tengok yang terbaru yang dia minta, yang kecoh, minta 8 bilion ringgit nak selesaikan masalah air Kelantan ni kan. Dia bawa ke mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Besar Kelantan ada, sebab kita bincang air Kelantan dan air Sabah. Ketua Menteri Sabah pun ada, saya ada, YB Rafizi pun ada. So dia cakap dia perlu 8 bilion. Kita semak-semak balik, Kelantan ni buat masa ini Kelantan menghasilkan 500 juta liter sehari. Dia perlulah sebab ada sekarang Kelantan tak ada reserve air, 0%. Dia perlu lebih kurang 100 juta lagi untuk ada comfortable reserve. So 600 juta. Mungkinlah perlu lagi untuk future planning, another 100. Tapi yang diminta oleh kerajaan negeri Kelantan rupa-rupanya 8 bilion tu hampir 3,000 juta liter sehari. Bermakna hampir 4 kali ganda daripada keperluan yang ada pada hari ini mereka minta. Memanglah 8 bilion. Jadi jumlah kita pun pelik, 8 bilion ni jumlah besar. Buat apa nak minta duit banyak-banyak ni? Akhir-akhirnya tu yang terbaru, Menteri Besar kata 1 bilion lebih boleh mula untuk kita selesaikan. Boleh. Jadi sebab itu bagi kita ini adalah masalah takbir urus, masalah governance. Boleh kita selesaikan. Saya tidak minat nak politikkan, tak kira lah siapa berkuasa di Kelantan. Ini ialah isu hak asasi, isu air ni kita nak selesaikan.
tetapi kena ada kejujuran. Kita tak boleh hanya sebab ada cop Islam kita ingat dia semua buat benda tu elok belaka. Saya tak salahkan menteri besar, mungkin di bawah, tetapi itulah realiti yang kita ada pada hari ini. Dan sebab itu rakyat negeri Kelantan kita kena main peranan. Kalau mereka yang ada pada hari ini berkuasa sepenuhnya, merasakan mereka tak payah buat kerja pun mereka boleh menang, sibuk nak cari tiket business class, maka kita akan tengok peristiwa seperti apa. Dekat Air Kelantan apa hari itu? Bonus 10,000 untuk lembaga pengarah. Menteri pun tak ada bonus macam tu. Tapi untuk lembaga pengarah lah. Kalau tak apa, kalau dia perform air terbaik, bersih, okey, semua orang tak ada masalah air, saya ingat bagilah bonus, tak ada masalah. Ni ada masalah teruk di bawah, dia boleh bagi bonus 10,000 seorang kepada lembaga-lembaga pengarah. Kaki tangan dapat apa? 200 ringgit. Lepas tu, lepas kita bagi je 400 juta ringgit hari tu, 2019, apa dia buat? Dia tukar kereta Mercedes belakang. Daripada Menteri Besar sampai Exco, Selangor, negeri yang hasil dia berkali-kali ganda lebih daripada Kelantan, MB pun pakai Toyota Camry. Tapi hebat, Kelantan ni dia pergi kereta dia menang, dia pakai Mercedes. Kalau racing memang menang lah. Tapi rakyat di bawah yang merana. Baru-baru ni naik allowance dan gaji pula. Jadi saudara-saudara, saya fikir kita bukan soal ini PAS, kami bukan PAS dan sebagainya. Soal dia orang yang dah terlalu lama berada di atas, yang merasakan mereka tidak payah bekerja, mereka boleh merintah dengan ikut suka hati dan mereka tetap akan menang. Itu masalah yang ada pada hari ini. Jadi dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini, gunakanlah kuasa. Kuasa ini ialah kuasa yang sangat penting, yang ada di tangan setiap rakyat yang disebut tadi oleh Tuan Haji Khalid Samad. Kuasa yang ada bila kita sampai pilihan raya, maka gunakan kuasa ini untuk kita hantar mesej jelas bahawa orang Kelantan tidak boleh terima lagi pemerintahan seperti ini. Boleh atau tidak? Boleh. Saya yakin insya-Allah dengan kerajaan persekutuan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada pada hari ini, kita mampu untuk kita melakukan sesuatu yang berbeza, dan negeri Kelantan yang cukup kaya dengan potensi ini akan dapat bangkit semula dan akan berada di kedudukan yang sewajarnya insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.